Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, 15 Oktober hari ini hari Jumaat. Okey, untuk latihan seterusnya selepas apa? Kita exam ada satu. Kenapa tak bergerak ni? Okey, jap. Okey, kita tengok tema seterusnya iaitu ekonomi, keusahawanan dan pengurusan kewangan. Unit yang ke-21, wang dalam kehidupan. Okey, boleh tengok muka surat. Okey, kita tengok dulu objektif pembelajaran. Yang pertama, menyampaikan maklumat daripada bahan. Kedua, membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastra dan bukan sastra, iaitu cerita pendek. Dan mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek, iaitu tanda baca. Okey, ataupun perkataan yang perlu diubahlah untuk menjadi lebih betul. Okey. Kita tengok buku teks muka surat 137 hingga 140. Okey, muka surat 137 dulu, iaitu bermula dengan tema yang terakhir, iaitu tema 8, ekonomi, keusahawanan dan pengurusan kewangan. Okey, kita tengok apa kita boleh berbual tentang maklumat yang terdapat dalam gambar. Okey, apa yang kita boleh tengok dalam gambar ni, iaitu satu seorang lelaki, budak lelaki ni pergi ke bank untuk buat buku. Buku apa? Buku untuk simpan wang. So, dia dengan ayah dia pergi bank untuk buat buku untuk simpan duit. So, untuk apa? Untuk simpan duit lah. Okey. Yang kedua tu dia membeli barang dekat koperasi lah kot. Ni dekat sekolah kan, sebab baju sekolah. Yang ke bawah tu berjual beli. Berjual beli dekat kedai makan, dekat supermarket. Itu adalah ekonomi. Ekonomi dalam yang berlaku seharian hidup kita. Ada yang pergi bank untuk simpan duit, ada yang pergi berjual beli, ada yang pergi beli keperluan barang. Itu adalah ekonomi yang mana juga keusahawanan, mana yang bekerja, berniaga, dan macam mana kita nak menguruskan kewangan kita. Okey, muka surat 138. Okey, tengok buku teks muka surat 138, unit ke-22, wang dalam kehidupan. Apa itu kepentingan wang dalam kehidupan? Memanglah kita setiap masa yang kita cari hari-hari kita, mak ayah kita cari duit kan untuk kita, untuk keperluan hidup kita. Kita pun guna duit untuk beli sesuatu. Kita pun guna duit untuk dapat makan. Tapi kehidupan, duit tu bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya adalah memerlukan duit untuk kita teruskan kehidupan. Okey, sebab tu wang dalam kehidupan. Okey, mendengar dan bertutur. Wang untuk Aimi. Okey, tengok perbualan antara mak dengan anak ni. Aimi, ini wang saku kamu untuk minggu ini. Mak dia nak bagi duit. Okey, cuba, terima kasih ibu, dia kata. Cuba kira berapa jumlah wang yang ada. Baik ibu, ada sekeping RM5. Nampak? Warna hijau tu ada sekeping RM5 lah. Ni tulis RM5. Boleh tulis dekat situ RM5. Ataupun RM5. Boleh tulis juga macam tu. Lepas tu, gunakanlah wang ini secara berhemah. Mak dia pesan. Baiklah ibu, saya akan menyimpan 1-2. Maksud RM1, RM2. RM2 di dalam tabung. Wang yang lebih akan saya gunakan secara berhemah. Sebab mak dia pesan gunakan secara berhemah. So dia kena cakap lah semula. Dia kena dengar dan dia kena respon semula yang dia akan guna secara berhemah. So dia simpan RM2, selebihnya dia berapa? dia gunalah. So tengok apa benda yang kita boleh beli dengan duit yang kita dapat daripada mak ayah kita. Pertama, kita boleh beli makanan masa waktu rehat. Mungkin ada sekolah yang dia kena membeli kan. Yang kedua, dia boleh simpan duit. Jangan guna semua. Berjimat cermat, berhemah. So simpan. Bayar duit dekat kelas dan simpan untuk keperluan dekat maksudnya untuk diri kita. Satu lagi untuk kelas. Tabung untuk kelas, bagilah 50 sen ke. Untuk rumah mungkin lebih sikit ke. So kita guna berpada-pada untuk simpanan kita akan datang. So itu bagi tajuk ni. Okey. Yang kedua, membaca. Okey, kita baca. Rani menabung.
Okey. Ayah Rani memberi berapa? 2. RM2 sehari kepada Rani dan abangnya. Seorang RM2 lah. Sebelum belanja, akan menyimpan berapa ni? 50 sen di dalam tabung. So dia dapat seorang RM2, 50 sen dia simpan. Idea tersurat. Apa maksud idea tersurat? Idea tersurat tu apa? Kita nampak daripada perkataan yang cerita yang dibagi tu. So dia keluarkan idea. Okey. Sebelum berbelanja, Rani dan abangnya akan menyimpan 50 sen di dalam tabung. Itu adalah idea tersurat yang kita nampak. Okey, idea tersirat ni kita tak nampak tapi kita tahu benda tu ada. So idea tersirat ni Rani dan abangnya berjimat cermat. Bermaksud 50 sen disimpan, RM1.50 diguna. So dia berjimat cermat lah, dia tak guna keseluruhannya. Okay, itu adalah idea tersirat. Okey, baki wang mereka sebanyak RM1.50. Mereka berbelanja di kantin. Rani membeli roti dan susu kotak. Rani, makanan itu baik untuk kesihatan. So dia beli susu dengan roti. So idea tersuratnya apa? Kita boleh tulis baki wang mereka sebanyak RM1.50. Idea tersuratnya mereka menjaga kesihatan diri. Kenapa? Sebab dia makan makanan yang baik untuk kesihatan. So itulah idea tersiratnya. Dan kita tengok yang kedua belah bawah pula. Pada hari Minggu, Rani dan abangnya mengira jumlah simpanan mereka. Simpanan mereka berjumlah RM2.50 setiap orang. Mereka bercadang hendak mendermakan wang itu. Kat mana derma ni? Tabung kebajikan SK Taman Mohibah. So dia simpan seminggu RM2.50 seorang dapat. Sebab 50 sen dah 5 hari jadi RM2.50. Jadi idea tersuratnya simpanan Rani dan abangnya berjumlah RM2.50 setiap orang. Tambahlah setiap orang. Boleh tulis dekat situ. So idea tersiratnya apa? Mereka berkongsi wang yang disimpan dengan orang lain. Ataupun mereka mendermakan. Boleh juga mereka mendermakan wang itu kepada tabung kebajikan SK Taman Mohibah. So idea tersirat kita boleh nampak dia seorang yang permurah. Boleh juga. Sebab apa? Mereka ni seorang pemurah sebab dia berkongsi apa yang dia dapat, apa yang dia kumpul untuk orang lain juga. So itu idea tersirat yang boleh ditulis juga. Okay. So boleh isikan dekat ruangan kosong ni apa-apa ayat yang bersesuaian lah. Okay. Okay, kita tengok. Seterusnya muka surat 140 yang terakhir iaitu menulis. Membeli alat tulis. Nampak? Ni membeli alat tulis pula. Tadi dia menyimpan, sekarang dia membeli. Okay, Jamil membawa RM1.50 ke kedai buku di sekolah. Dia hendak membeli alat tulis. Dia nak membeli alat tulis. Dia bawa RM1.50 aja ke kedai buku. Jamil mengira harga barang-barang di kedai buku. Pensel dan pemadam berharga 40 sen setiap satu. Harga buku latihan RM60 sen. Baki wang tinggal 10 sen sahaja. Jika ayah tu apa? Jika ayah membeli semua barang itu, fikir Jamil. Wang 20 sen tidak cukup untuk Jamil berbelanja. Adakah Jamil hendak membeli di kedai buku atau berbelanja di kantin? So dekat sini dia suruh kita menulis. Apa maksud dia suruh menulis tu? Dia suruh kita edit mana yang perkataan yang salah tu yang kita kena baiki. So pertama sekali Jamil membawa RM1.50 di kedai buku di sekolah. Dia hendak membeli alat tulis. Rasanya semua tu betul. Jamil mengira harga barang-barang di kedai buku, pensel dan pemadam. Ejaan dia betul, berharga 40 sen setiap satu. Harga buku latihan. Latihan. Perkataan latihan tu ejaan dia salah. Yang betul adalah latihan. TIT. So bulatkan je. So boleh tulis kat tepi latihan. Okay, baki wang tinggal. So ni salah juga, bulatkan. Tinggal, ejaan dia ada G2. Sahaja jika ayah. Ayah tu apa? Ayah tu adalah saya, tertinggal S. Boleh bulatkan, tulis yang betul. Okay, wang RM20 sen tidak cukup. Bukan tidak cukup, tidak cukup. KUP. So boleh bulat, lepas tu tulis dekat tepi. Tarik dia, buat macam ni. Tarik, okay, tulis apa perkataan dia. Cukup. Buat macam tu. Kat tepi. Okay, untuk Jamil berbelanja. Adakah Jamil hendak membeli di kedai buku atau berbelanja di kantin? So, dia bulatkan dekat sini, tulis. Okay.
So edit dekat buku teks awak untuk tulis yang betul, perkataan yang betul. Bulat dulu, lepas tu tulis perkataan yang betul dekat tepi dia. Okay. So ini disuruh berkait dengan membeli alat tulis. So dia kena membuat pilihan lah. Adakah dia nak membeli buku, alat tulis ataupun dia nak makan di kantin. Itu pilihan dia. Mengikut duit yang dia ada lah. So tapi kita kat sini kita nak suruh dia nak suruh cari perkataan yang betul. So bukan nak suruh apa? Suruh kita dapat jawapan yang dia, itu terpulang pada dia lah. Okey. So bulatkan dan tulis perkataan yang betul. Okey, itu sahaja. Lengkapkan latihan pada buku aktiviti jilid 2 muka surat 63 hingga 66. 63 hingga 66. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.